dan salam sejahtera. Anda bersama saya Budi Tawan Hanafi dalam Berita Pagi. Letupan besar di Pelabuhan Beirut mengakibatkan sekitar kawasan kejadian ranap sama sekali, ibarat padang jarak padang terkukur. Setakat ini sekurang-kurangnya 135 orang terbunuh manakala lebih 5,000 cedera. Dianggarkan hingga 300,000 penduduk hilang tempat tinggal. Presiden Lubnan Michel Aoun berikrar akan menghukum mereka yang bertanggungjawab dengan hukuman paling berat. Tegas beliau, menyimpan 2,750 dan metrik amonium nitrat yang disita di gudang tanpa langkah keselamatan adalah perkara yang tidak dapat diterima. Pihak berkuasa Lubnan turut mengisytiharkan Beirut sebagai kawasan bencana berikutan kejadian itu. Manakala Majlis Pertahanan Tertinggi Lubnan mengisytiharkan darurat selama 2 minggu di ibu kota itu. Sebuah jawatan kuasa penyiasatan juga telah ditubuhkan yang akan menyiapkan laporan mengenai letupan itu dalam masa 5 hari. Tiada anggota pasukan pengaman Batalion Malaysia Malbat 8507 di Lubnan terlibat tragedi letupan di Beirut. Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Tan Sri Afendi Buang berkata, ATM sentiasa memantau perkembangan negara itu memandangkan Malaysia turut menyertai misi Pasukan Interim Pertubuhan Bangsa Bersatu UNIFIL. Kita pun tak dapat lagi maklumat terperinci, tetapi kita masih anggapkan itu adalah pergolakan domestik. Jika ada pergolakan, maka anggota tentera kita di sana ni ataupun misi kita di sana ni di bawah PBB, kan. Maka apa-apa pengarahan dan juga tindakan yang akan dilakukan oleh kita ni, kan, kita akan menunggu tanda arah daripada PBB dulu. Buat masa ni masih terlalu awal lagi lah. Tapi pihak Angkatan Tentera Malaysia, kan, sentiasa meneliti perkembangan terkini. UNIFIL mengesahkan salah sebuah kapal pasukan berlabuh di pelabuhan mengalami kerosakan dan beberapa kaki tangan mengalami kecederaan. Perwakilan Malaysia di Beirut mengesahkan semua rakyat Malaysia di ibu negara Lubnan itu disahkan selamat. Pengesahan itu dibuat Menteri Luar Datuk Seri Syahmuddin Tun Hussein berdasarkan laporan awal yang diterima. Menerusi kenyataannya, Datuk Seri Syahmuddin menzahirkan perasaan duka cita atas strategi menggemparkan itu. Kesemua rakyat Malaysia di Beirut sudah dinasihatkan kekal di kediaman masing-masing. Malaysia akan berusaha memberi bantuan bagi meringankan beban ditanggung rakyat Lubnan. Dua letupan kuat itu menggegarkan Beirut sehingga meragut hampir 135 nyawa dan mencederakan 5,000 orang. Tragedi turut mengakibatkan kerosakan besar di kawasan sekitar. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengucapkan takziah kepada seluruh rakyat Lubnan atas strategi letupan di Pelabuhan Beirut. Beliau turut menyatakan kesediaan Malaysia menghulurkan bantuan yang diperlukan negara itu. Menerusi catatan Facebooknya, Tan Sri Muhyiddin menyatakan rakyat Malaysia menzahirkan rasa simpati kepada keluarga mangsa yang terkorban dan kecederaan dalam kejadian itu. Beliau turut menawarkan bantuan untuk negara terbabit. Menurut Tan Sri Muhyiddin, beliau juga lega apabila mendapat berita bahawa semua rakyat Malaysia di negara itu selamat. Saksikan Berita Parlimen setiap Isnin hingga Khamis 10.30 malam di saluran berita RTM dan TV1. Dua sindiket pemalsuan dokumen didalangi warga Myanmar ditumpaskan Jabatan Imigresen dalam dua serbuan di Jalan Lebuh Pudu, Kuala Lumpur. 15 lelaki warga Myanmar dan Bangladesh ditahan, manakala seorang rakyat Malaysia yang menyewakan premis kepada warga asing terbabit dikenakan saman saksi bagi membantu siasatan.
Menurut Ketua Pengarah Imigresen Datuk Khairul Zami Daud, operasi dilakukan hasil perkongsian maklumat risikan dengan Agensi Penguatkuasaan Maritim APMM selama hampir 2 bulan. Aktiviti sindiket dihidu dan dipantau sejak Mei 2019 susulan pendaratan etnik Rohingya di pantai Kuala Muda, Kedah pada Mac tahun lalu. Sindiket dipercayai telah 2 tahun beroperasi dan risikan mendapati sekitar 30 hingga 50 orang pelanggan berurusan setiap hari. Sasaran sindiket warga negara Myanmar dari etnik Rohingya. Pelanggan dikenakan bayaran antara 30 hingga RM150 bergantung kepada jenis dokumen. Dokumen palsu yang ditempah pelanggan akan disiapkan pada hari yang sama dan juga akan diserahkan pada hari yang sama bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang. Bagi mereka yang tinggal di luar Lembah Kelang, dokumen-dokumen ini akan dihantar melalui perkhidmatan kurier setelah bayaran diselesaikan. Sindiket juga menyasarkan etnik Rohingya yang baru tiba di negara ini secara haram dengan menjadikan dokumen palsu seperti kad UNHCR dan kad pertubuhan Rohingya di Malaysia. Hasil serbuan pelbagai dokumen palsu dirampas termasuk 13 keping I-Kad Imigresen, 35 keping kad UNHCR dan 5 keping kad CIDB. Selain itu, 3 unit komputer riba, 3 unit komputer desktop dan 6 mesin pencetak. Turut dirampas beberapa keping laminat hologram UNHCR, kad nikah Muslim Myanmar dan kad pertubuhan Rohingya di Malaysia. Polis Johor berjaya menumpaskan sindiket dadah Bobby selepas menahan 24 individu dalam 10 serbuan di Seri Alam dan Johor Bahru antara 27 hingga 31 Julai lalu. Suspek terdiri 11 lelaki dan 5 wanita tempatan, seorang lelaki warga Singapura, 3 wanita warga Indonesia serta masing-masing 2 wanita warga China dan Vietnam. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Han Maidin Piche berkata ketua sindiket lelaki tempatan dikenali sebagai Bobby ditahan kira-kira 1.40 tengah hari 28 Julai lalu di Johor Bahru. Sindiket yang beroperasi sejak 3 bulan lalu mendapat bekalan dadah dari Kuala Lumpur untuk diedarkan di Johor Bahru. Polis merampas pelbagai jenis dadah dianggarkan bernilai lebih RM425,000. Pihak polis juga telah menyita pelbagai barangan kemas bernilai RM32,952, 2 buah kenderaan anggaran nilai RM214,000, wang tunai Malaysia RM7,000, wang tunai dolar US 500, wang tunai China Yuan 6,000 dan wang tunai Singapura $420. Turut disita 5 akaun bank tempatan milik 3 individu dipercayai hasil kegiatan pengedaran dadah. Hasil saringan mendapati 19 suspek positif dadah, manakala 7 suspek mempunyai rekod lampau berkaitan dadah dan jenayah. Kesemua suspek berusia 16 hingga 61 tahun direman 14 hari bermula 27 Julai. 21 kes baharu COVID-19 di Malaysia dilaporkan semalam menjadikan kes kumulatif meningkat kepada 9,023 kes. Jumlah kes pulih pula bertambah 18 kes lagi menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh sebanyak 8,702 kes. 15 daripada jangkitan baharu merupakan kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Manakala baki 6 kes merupakan penularan dalam negara melibatkan 3 kes di Kedah, 2 kes di Sabah dan 1 di Johor. Tiada pertambahan kes kematian dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kes kekal 125 kes. Dalam pada itu, 3 kes baharu dikesan dalam kluster PUI Siva Gangga. Kes dikenal pasti melalui saringan kontak rapat generasi kedua. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya menjelaskan 2 daripadanya adalah kontak rapat kepada kes ke-9,000 iaitu anak kepada kes tersebut. Kes ketiga pula adalah kontak rapat kepada kes 8,976. Ketiga-tiga kes baharu itu kini menerima rawatan di Hospital Sultanah Bahiyah, Kedah. Hari ke-55 PKPP menyaksikan 127 individu ditahan kerana dipercayai ingkar arahan pelaksanaan PKPP. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataan menjelaskan daripada jumlah itu 8 individu direman manakala 119 lagi dikenakan kompaun.
Antara kesalahan termasuk aktiviti yang tidak mengikut SOP dan aktiviti yang melibatkan orang ramai sehingga mengabaikan penjarakan fizikal. Sementara itu, sebanyak 31,707 kenderaan diperiksa dalam 63 sekatan jalan raya Benteng seluruh negara dan seorang individu ditahan atas kesalahan imigresen. Kerajaan Negeri Kedah akan menyediakan bekalan makanan kepada penduduk di daerah Kubang Pasu dan Padang Terap yang diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD secara pentadbiran atau TEMCO. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor berkata, bekalan makanan tersebut akan disalurkan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Menurut Muhammad Sanusi, pihaknya dalam proses mengenal pasti jumlah sebenar keluarga yang terlibat sebelum menghulurkan bantuan. Kerajaan negeri juga akan memohon bantuan daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagi melancarkan proses penyerahan bantuan makanan. Memang cabaran ini berat, saya faham. Penduduk yang terlibat itu sangat tertekan. Dengan demikian, kerajaan memutuskan untuk menyediakan bekalan makanan bagi penduduk yang terlibat dengan TEMCO. JKM sedang berusaha mendapatkan butiran lanjut berkenaan jumlah keluarga yang terbabit dalam kawasan TEMCO yang tidak dapat keluar bekerja. Bekalan makanan akan dibekalkan oleh JKM dengan kerjasama penghulu dengan peruntukan akan disediakan oleh kerajaan negeri. Beliau bercakap kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat Exco Kerajaan Negeri di Wisma Darul Aman Alostar. Sementara itu, mengulas mengenai tindakan segelintir ibu bapa di luar daripada kawasan TEMCO yang tidak menghantar anak ke sekolah kerana bimbang dengan penularan wabak COVID-19, Muhammad Sanusi berkata ibu bapa perlu membuat surat pemakluman terlebih dahulu kepada pihak sekolah. Umat Islam di Malaysia dibenar menunaikan umrah sekiranya pandemik COVID-19 terkawal dan semakin menunjukkan tren penurunan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri berkata, kebenaran itu bagaimanapun tidak muktamad dan boleh berubah bergantung kepada keadaan semasa. Itu jangkaan itu boleh jadi berubah, boleh jadi tak. Seperti mana baru-baru ini haji pun pada asasnya memang kita juga bersedia untuk menghantar. Tetapi bila kena melihat suasana dan situasi, dia boleh berubah. Jadi kami menyambut baik apa-apa keputusan, tetapi kemaslahatan dan juga dari segi kesihatan memang mana-mana negara pun akan mengutamakannya. Sementara itu, Datuk Dr. Zulkifli tidak menolak kemungkinan kos mengerjakan umrah akan meningkat berikutan situasi COVID-19 memerlukan saringan kesihatan tambahan. Beliau ditemui selepas melawat Mahad Tahfiz Al-Quran Masjid Lama di Kampung Lambur Kanan, Bota, Perak. 24 pelajar baharu Tamhidi Asasi sesi 2020-2021 Universiti Sains Islam Malaysia USIM dari Sarawak dan Kedah dikuarantin 14 hari sebaik melapor diri. Tindakan itu dilakukan sebagai langkah berjaga-jaga susulan perkembangan semasa pandemik COVID-19 di dua negeri itu. Menurut Pengarah Pusat Pengurumahan Pelajar USIM Muhammad Salihuddin Syukur, 5 pelajar dari Kuching, Sarawak serta 19 pelajar dari daerah Kubang Pasu, Kedah menjalani kuarantin di kolej kediaman mereka. Kita akan letak di blok yang sama tapi di unit yang sedikit berjauhan. So jumlah pelajar pun dikurangkan. Satu rumah kita letakkan 3 pelajar dan ada yang 4 pelajar. Maksudnya kami tujuannya adalah untuk mengurangkan risiko. Keadaanlah kita buat self quarantine di mana pelajar kita akan tetapkan di situ selama lebih kurang 14 hari dan makanan kita hantarlah kepada pelajar. Proses pendaftaran pelajar dilakukan menggunakan kaedah pandu lalu. Sesi ta'aruf atau orientasi dari 3 hingga 7 Ogos pula dilaksana secara dalam talian termasuk pelajar yang tidak dikuarantin. Beliau memaklumkan demikian pada Majlis Kemasukan Pelajar Tamhidi Asasi di USIM Nilai. Seramai 1,487 pelajar ditawar mengikuti program asasi sesi 2020-2021 di universiti berkenaan.
pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Jago keri negara Muhammad Azizul Hasni Awang, pemain badminton wanita Eski Sona dan Ratu Gimnas Negara Farahan Abdul Hadi antara nama besar yang berpotensi memenangi gelaran atlet terbaik Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100 Plus 2019. Selain itu, atlet luncur ais Julian Yee serta atlet wushu Loh Chun Hao turut disenarai bagi merebut anugerah tersebut. Presiden SAM Jasni Syafiee menjelaskan Majlis Anugerah edisi ke-51 pada tahun ini berlainan berbanding edisi lalu mengambil kira situasi semasa negara yang berdepan pandemik COVID-19. Kalau sebelum ini kita langsungkan majlis kita dalam satu majlis dinner makan malam di sebuah hotel terkemuka, tetapi kali ini selepas mendapat nasihat daripada Kementerian Belia dan Sukan serta Kementerian Kesihatan Malaysia, kita memilih auditorium yang cantik dan terkawal sedikit ini, tapi jemputannya kita akan hadkan. Beliau ditemui pada sidang media di Bukit Kiara. Dalam pada itu, pemenang pingat emas kejohanan dunia para powerlifting Kazakhstan, Boni Buyao Gustin, akan dicabar 2 atlet memanah para S. Suresh dan Wiro Anak Julin serta jaguh lontar peluru Muhammad Ziad Zulkifli untuk gelaran atlet para terbaik Anugerah SAM 100 Plus 2019. Atlet terbaik bagi kedua-dua kategori itu akan menerima hadiah wang tunai RM10,000 beserta trofi. Majlis yang akan berlangsung pada 12 Ogos ini akan dihadiri Menteri Belia dan Sukan Datuk Sri Rizal Merican Naina Merican. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah akan bertitah melalui sidang video pada majlis tersebut. Impian penyandang juara e-racing Grand Prix Asia Tenggara Mior Muhammad Hafiz menjadi kenyataan selepas mendapat peluang menggunakan jentera Formula Renault dalam sesi terbuka yang diadakan di Liga Antarabangsa Sepang semalam. Meskipun memenangi pertandingan e-racing serantau yang pertama pada September tahun lalu, Mior terpaksa menunggu untuk meraih ganjaran ini berikutan pandemik global COVID-19. Keputusan Liga Antarabangsa Sepang SIC meneruskan kembali operasinya pada bulan lalu memberi keceriaan buat Mior. Pelumba berusia 32 tahun ini amat teruja untuk menikmati ganjaran daripada kejayaannya apabila buat pertama kali dapat merasai kemampuan jentera Formula Renault oleh Excel Motorsport. Pengarah Eksekutif Excel Motorsport, Alex Yong, memuji pencapaian yang diraih pelumba kelahiran Kuala Lumpur itu. Kami ada di seluruh negara. Berkongsi cerita, membawa suara rakyat. Kami ambil tahu, kami ketengahkan. Laporan harian, lintas langsung, semasa dan paling dipercayai. Berita wilayah, medium aspirasi masyarakat.
Putrajaya bakal memiliki sebuah lagi masjid dengan kapasiti 3,000 jemaah, dilengkapi galeri Al-Quran 30 juzuk dan ruang pameran sirah-sirah Islam. Pembinaan masjid ketiga itu dijangka menelan belanja sebanyak 45 juta ringgit menerusi cadangan pembangunan perkampungan Al-Quran di Presin 14 Putrajaya. Jelas Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa menjadi hasrat pihaknya untuk memperluaskan peranan dimainkan Nasrul Quran, iaitu pusat menyalin dan mencetak Al-Quran kedua terbesar di luar Arab Saudi selaras usaha mewujudkan perkampungan Al-Quran tersebut. Adalah menjadi rancangan ataupun cadangan bagi Kementerian Wilayah Persekutuan untuk memperluaskan peranan Putrajaya dalam hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Putrajaya sebagai sebuah pusat pentadbiran negara yang mana negara kita mengikut perkara 3 perlembagaan telah meletakkan Islam sebagai agama bagi persekutuan, manakala agama-agama lain bebas untuk diamalkan. Maka menjadi cadangan kepada kementerian untuk memperluaskan peranan yang dimainkan oleh Nasrul Quran untuk membentuk suatu kompleks yang dipanggil Quranic Village untuk memperluaskan lagi penyebaran dan juga mengambil peluang daripada peranan Al-Quran dalam kehidupan manusia. Kompleks itu juga akan dilengkapi dengan pusat tijarah atau pusat e-perniagaan, kios dan bazar untuk keperluan pelawat dan pengunjung. Selain itu, pusat sains Al-Quran dan sirah dilengkapi teknologi moden dan terkini seperti panel skrin sentuh interaktif dan paparan hologram akan turut dibangunkan dengan kos pembinaan 25 juta ringgit bagi memudahkan pengunjung mengenali dan memahami Al-Quran secara lebih mudah dan menarik. Fasa kedua pembangunan perkampungan itu akan dilaksanakan antara tahun 2022 ke 2025 bagi memperlengkapkan konsep perkampungan tersebut termasuk pembentukan Institut Al-Jauf dan Al-Quran menelan belanja kira-kira 39.5 juta ringgit. Turut akan dibina pusat seni musyaf dengan kos pembelanjaan 20 juta ringgit untuk menghasilkan produk-produk kraf dan keusahawanan. Nilai keseluruhan perbelanjaan lebih 100 juta ringgit itu telah dihantar untuk penilaian dan kelulusan dalam rancangan Malaysia ke-12. Kementerian Kewangan menggesa peminjam-peminjam yang terlibat dalam lanjutan moratorium secara bersasar agar segera berurusan dengan bank masing-masing mulai Jumaat ini. Menurut Timbalan Menteri Kewangan 2, Muhammad Shahar Abdullah, ia bagi mengelakkan kesesakan dan sebarang kesukaran berurusan di saat akhir memandangkan langkah itu bukan lagi secara automatik. Itu sebabnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan pada Julai kerana kita begitu sensitif kepada keperluan rakyat. Itu sebabnya kita sedang memahami rakyat juga kena membantu diri mereka untuk tampil ke bank seberapa segera yang mungkin. Mereka tahu mereka terkesan dan mereka harus bertanggungjawab supaya kerajaan dapat membantu mereka. Mereka kena tolong diri mereka untuk kami tolong mereka. Beliau berkata demikian selepas merasmi dan melancarkan persidangan ekonomi Malaysia Percam ke-15 dan siri webinar legasi Percam di Putrajaya. Di bawah inisiatif Prihatin khas PKS dan Penjana sehingga 24 Julai lalu, lebih 7.7 juta peminjam individu atau 93% daripada kesemua peminjam telah mendapat manfaat daripada moratorium bayaran pinjaman bernilai 62.8 bilion ringgit. Dalam tempoh yang sama, sejumlah 243,000 perusahaan kecil dan sederhana PKS atau 95% daripada keseluruhan peminjam PKS telah menerima manfaat daripada moratorium ini dengan nilai 20.7 bilion ringgit. 12,060 naskah Al-Quran wakaf diagihkan Kor Agama Angkatan Tentera Kagat kepada 5 hospital tentera seluruh negara. Timbalan Ketua Pengarah Operasi dan Pembangunan Insannya, Brigadier Jeneral Datuk Nawawi Daud berkata, ia merupakan kesinambungan kepada usaha mewujudkan hospital mesra ibadah. Agihan dibuat di Hospital Tentera Tuanku Mizan, Hospital Kem Terendak, Hospital Tentera Darat Gemas, Hospital Tentera Lumut dan Hospital Angkatan Tentera Wilayah Kota Kinabalu. Supaya Al-Quran yang diberi itu tidak hanya di Masjid Surau sahaja, tapi lebih juga kita letak di hospital Angkatan Tentera,
khususnya di tempat menunggu lah. Dan juga di setiap katil hospital tu kita akan letakkan sebuah Al-Quran dan sebuah buku panduan ibadat pesakit. Beliau bercakap selepas majlis penyerahan Al-Quran Wakaf dan pelancaran Al-Quran Corner Hospital Angkatan Tentera 2020 di Wangsa Maju di Ibu Negara. Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA menyasarkan untuk membina 10,000 kilometer denai sungai di seluruh negara menjelang 2030. Menerusi projek denai sungai nasional itu, pembinaan dilakukan secara berperingkat dengan 1,000 kilometer denai dijangka disiapkan dalam tempoh 3 tahun. Menurut Ketua Setiausaha KASA, Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, projek dikelola Jabatan Pengairan dan Saliran JPS itu turut mendapat kerjasama Management and Science University MSU. Projek penting bagi memastikan ekosistem sungai terjamin tanpa membabitkan kos tinggi. Kita boleh buat banyak cara. Yang saya sebutkan tadi buat denai. Denai itu secara tak langsung akan mendekatkan masyarakat kepada sungai, pada masa yang sama menghalang aktiviti yang boleh mencemarkan sungai. Sebelum ni kita gunakan engineering approach. Engineering approach ni macam-macam lah. Buat loji rawatan ais kumbahan, rawatan kumbahan harga 1 bilion, 2 bilion, tapi tak nampak perubahan sangat kepada kualiti air sungai. Beliau ditemui selepas menyaksikan majlis tandatangan Memorandum Persefahaman antara JPS dan MSU di Shah Alam. Projek perintis di Sungai Damansara itu merupakan sebahagian daripada program tanggungjawab sosial korporat MSU. Prasarana Malaysia Berhad melaksanakan kempen Rapid KL Support Local khususnya bagi membantu usahawan tempatan yang berniaga di stesen bas dan MRT terpilih. Menerusi kempen berkenaan, Prasarana akan mempromosi keunikan produk dan perkhidmatan ditawarkan peniaga menerusi media sosial rasminya. Ketua Divisyen Komunikasi dan Pemasaran Strategik Kumpulan Rafizah Amran berkata sejak ia dilancarkan, pihaknya telah menerima 150 permohonan daripada kalangan peniaga. Untuk menyiapkan sesuatu kandungan yang akan kita letak di dalam laman sosial kita, semua kos pembuatan termasuk video, Prasarana akan tanggung. Itu sumbangan kita kepada pengusaha-pengusaha ini. So bukan setakat memberikan mereka publicity, tetapi kita juga memberikan kepakaran kita sebagai salah satu sumbangan atas dasar tanggungjawab korporat dan sosial. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran kempen Rapid KL Support Local di Bangsar, Ibu Negara. Baik, laporan cuaca itu tadi mengakhiri berita pagi. Kekal setia bersama kami di saluran berita RTM. Maklumat sahih, jenama dipercayai. Terus amalkan SOP mencegah COVID-19. Saya Brishta Wahnafi. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.